Banyaknya kerja hari ni. Penat juga. Dik, tengah buat apa tu? Tengah buat di sekolah ke tengah buat benda ni? Tak adalah. Adik tengah tengok buku-buku kerjaya ni. Best abang tengok semua jenis kerjaya yang ada dalam buku ni. Adik rasakan adik macam nak jadi semua je. Semua? Ni adik dapat kat mana buku-buku ni semua? Dari bilik kaunseling sekolah. Dekat sekolah kita orang tu boleh je pinjam buku-buku kerjaya ni dari bilik kaunseling tu. Oh, macam tu. Abang nak tanya. Ya. Dulu kan dekat sekolah abang ada tak buat ujian psikometrik? Ujian psikometrik. Pernah buat dulu. Kat sekolah kakak pun ada buat juga. Alah. Dia pun ada ujian psikometrik. Ada juga. Tapi dia tak panggil ujian lah bang. Dia panggil apa entah. Apa Kakak tahu. Dulu cikgu kaunseling pernah cakap dia macam ada ujian. Tapi dia macam ada markah tau bang. Tapi dia bukan macam mata pelajaran. Dia macam tak ada betul, tak ada salah. Betul lah tu sebab psikologi ni dia dipanggil inventory. Adik dekat sekolah rendah ni ada ambil ujian mana satu? Bukan ujian lah. Apa tu? Inventory. Okey. Maafkan abang. Inventory itulah maksud abang sebenarnya. Inventory. Sekejap. Kakak tahu. Kakak pernah ambil inventory trait personality. Abang dulu ambil inventory minat kerjaya. Jap. Adik punya macam lain lah. Adik rasakan adik macam jawab bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik. Nama dia apa aptitude macam tu lah bunyi dia. Aptitude. Kenapa adik lain kakak dan abang lain Okey, tak apa macam ni. Okey. Kalau kita nak faham lagi, esok abang ikut adik kakak pergi sekolah, abang akan tanya cikgu kaunseling tu. Jenis-jenis ujian psikometrik yang ada. Boleh? Boleh. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di Didik TV KPM. Sekarang ini kita dalam rancangan pentaksiran psikometrik dengan tajuk yang cukup menarik iaitu meneroka diri melalui psikometrik. Dan pastinya hari ini kita akan bersama dengan seorang guru yang banyak pengalaman. Jadi kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan menemani Irfan hari ini. Kita persilakan Cikgu Nur Azita Buyong dari SMK Kajang Utama, Kajang, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Irfan okey? Sihat Alhamdulillah. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah. Sihat. Sampai kita jumpa Sampai lagi, kan? Ini kali pertama kita bersua. Yang pastinya Cikgu kita bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami untuk episod kali ini. Baik, untuk hari ini kita sama-sama dalam pentaksiran psikometrik. Dengar macam topik yang berat tetapi tidaklah begitu Cikgu kan? Jadi nak tanya sebagai permulaan Cikgu, apakah itu yang kita maksudkan dengan psikometrik? Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Baiklah, jadi untuk tu pertama sekali kita kena faham dulu definisi apa itu psikometrik. Jadi psiko itu sendiri adalah kajian tentang jiwa. Jiwa Irfan dan ianya dan metrik itu pula adalah ukuran. Jadi bila dia mengukur lah contohnya tu. Jadi bila kita cerita pasal psikometrik, dia adalah kajian tentang kita nak mengukur jiwa. Kalau kita benda lain senang kita nak ukur. Kalau panjang boleh ukur dengan pembaris, kalau berat boleh ukur dengan timbang. Tapi kalau jiwa ni, jadi ada dimensi-dimensi yang kita boleh ukur dengan psikometrik ini, seperti kecerdasan, attitude, personality. Itulah dia. Itu antara definisi yang kita boleh faham mengenai psikometrik ni. Dan nampaknya Cikgu, kalau kita nak mengukur dimensi yang minda atau jiwa ni, pasti ada pengukurnya itu sendiri. Jadi boleh tak Cikgu kongsikan kepada Irfan dan penonton yang sekarang ni jenis-jenis psikometrik yang terdapat di sekolah?
Ya, betul tu Irfan. Jadi ada sebenarnya di sekolah ya, kita ada banyak inventory yang kita jalankan kepada murid-murid kita lah. Okay. Jadi antaranya guru bimbingan dan kaunseling ni, kalau kita lihat ya tadi, kalau kita lihat paparan sebentar tadi ya, macam mana adik-beradik tu. Yang bertiga tadi yang tu, cikgu. bertiga tu. Okey. Jadi mereka ni kalau kita tengok, adik ambil lain, abang lain, kakak lain. Jadi kat situ jelaslah kita nampak ada beberapa jenis psikometrik yang ada yang kita jalankan di sekolah. Jadi untuk itu hari ini saya nak berkongsi sikitlah bagaimana psikometrik ini kita laksanakan di sekolah seawal tahun 4. Maknanya sekolah rendah ada, sekolah menengah pun ada. Jadi di sekolah rendah ya, seawal tahun 4 lagi kita dah ada psikometrik ni yang kita namakan aptitude arm. Kemudian di tahun 5 pula kita ada aptitude khusus kita panggil. Jadi dalam aptitude khusus ini dia ada inventory kecerdasan pelbagai. Kemudian kita ada tahun 6 pula aptitude, kita panggil aptitude tahun 6. Dan kemudian kita juga ada untuk anak-anak kita yang di pendidikan khas. Ada juga. Cuma diadakan di sekolah rendah lah. Jadi selalunya ujian ini ataupun inventory yang kita jalankan ini untuk anak-anak kita, istimewa kita ini yang nak ke sekolah menengah. Dan selalunya kita berikan kepada yang kefungsian rendah, kefungsian sederhana dan juga kefungsian tinggi. Itu yang ada di sekolah rendah. Rendah tu. Kepada murid-murid yang di sekolah pendidikan khas juga dan di sekolah harian biasalah. Bagaimana pula di sekolah menengah, Cikgu? Sekolah menengah pun kita ada. Maknanya kita ada daripada tahun 4 sehinggalah ke tingkatan 5. Jadi untuk sekolah menengah pula di tingkatan 1 di tingkatan 1 kita ambil mereka akan ambil inventory minat kerjaya. Minat kerjaya. Macam abang tadi ambil lah. Yang abang ambil yang tu. Abang tadi. Okay. Kemudian kita ada pula inventory kita ada inventory trait personality di tingkatan 2. Kemudian kita ada juga untuk tingkatan 3 kita ada IMK dan juga IKP lah, maknanya kepelbagaian tu, kecerdasan pelbagai, ada satu lagi. Kemudian yang keempat pun kita ambil inventory trait personality. Dan yang terakhir sekali adalah tingkatan 5, iaitu kita ada inventory minat kerjaya. Okey, itu antara jenis-jenis ujian psikometrik yang ada di sekolah, sama ada sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Tadi cikgu cakap yang di sekolah rendah untuk pendidikan khas tiada di sekolah menengah. Maknanya sampai di sekolah rendah sahaja. Sampai sekolah rendah sahaja. Okey. Dan tadi kita boleh lihat tiga perbincangan antara tiga adik-beradik tadi. Kenapa adik tu menekankan bahawa ianya bukan ujian, dipanggil inventory. Kenapa, cikgu? Okey, kita ni adalah alat ukuran ni. Dia bukan kita nak menilai, kita nak mentaksi maknanya markah, tetapi dia tentang personality, tentang diri. Tidak ada personality yang salah ataupun yang betul. Kita tak bolehlah bagi tahu kalau personality dia seorang tinggi kepimpinan, maka dia adalah orang yang betul dan orang yang hebat. Tidak. Tetapi kita ni menguji kecenderungan. Jadi antaranya sebab itulah kita tak panggil dia sebagai macam ujian. Tapi sekarang pun orang dah takut dengan ujian ni. Bila dalam sekolah je, awak pun takut tak bila exam aje? Kalau pemeriksaannya, cikgu, buku ni sentiasa di tangan cikgu, malam ke siang ke. Tapi yang kita faham ni untuk pentaksiran psikometrik ni dia bukanlah satu ujian. Dia cuma kita panggil sebagai ukuran, cikgu, kepada personality. Benda-benda yang kita tak boleh nak lihat lah, dimensi-dimensi seperti personality ada, minat, kesukaan. Itulah yang kita ukur dengan menggunakan psikometrik ini bagi pelajar-pelajar di sekolah. Dan yang paling penting, benda-benda ini adalah untuk menentukan hala tuju kerjaya anak-anak kita di sekolah. Itu dia. Ini semua untuk menentukan kerjaya mereka pada masa akan datang. Jadi itulah yang kita faham mengenai pengenalan kepada pentaksiran psikometrik ni. Apakah ia psikometrik? Kita dah faham. Terima kasih, cikgu. Jadi banyak lagi perkongsian seperti ini, tapi kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Inilah dia pentaksiran psikometrik Didik TV KPM bersama saya Irfan, dan tentunya kita bersama dengan Cikgu Nur Azita di sini. Cikgu, kita teruskan perbincangan kita. Nak tanya cikgu juga. Tadi kita tahu yang terdapat pelbagai jenis psikometrik ni, dan nak tahu juga apakah kegunaan bagi setiap satu inventory. Okey, Irfan. Baiklah.
Sebenarnya kan psikometrik ni kita boleh bagi kepada 4 kategori. 4 kategori. Di mana tadi yang saya dah terangkan sikit, ada aptitude am, ada aptitude khusus, kemudian kita ada trait dan juga minat kerjaya. Jadi untuk aptitude am tu kita dijalankan di sekolah rendah. Di sekolah rendah tu maknanya soalan-soalan bagi aptitude am ni dia mengukur kebolehan minda seperti kemahiran verbal dan juga menakul. Jadi verbal tu dia akan ada soalan-soalan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tentang bahasa sebab dia verbal. Yes. Kemudian makna aku tu matematik lah, your favorite kan. My favorite ke? Matematik. Jadi selalunya kita akan buat 3 itu di aptitude am. Okey, itu untuk murid di tahun 4. Tahun 4. Kemudian kita ada juga aptitude khusus. Di mana itu khusus ni kita jalankan untuk tahun 5. Jadi untuk tahun 5 dia maklumat dia tentang struktur kecerdasan, itu inventory kecerdasan pelbagai. Jadi kat sinilah kita nak tengok dia punya apa kita panggil dari segi bahasa, dari segi banyak lagi, maknanya dari segi ke mana pelajar itu pergi, itu banyak kecenderungan kita boleh lihat daripada situlah. Kita khususkan sikit ke situ. Dikhususkan lagi. Kemudian kita ada trait. Trait ini juga diambil untuk tingkatan 1 dan juga diambil juga untuk tingkatan 5. Kenapa ada 2 cikgu? Tingkatan 1 sekali, tingkatan 5 sekali. Ini soalan yang bagus sangat Irfan. Kerana kita mengambil dari segi trait ni, maafkan saya. Dari segi trait saya sebut tadi trait saya tersilap tadi, saya terletot minat kerjaya pula. Termasuk minat kerjaya pula. Itu tingkatan 5. Itu tingkatan 5. Kita fokus kepada tingkatan 1, trait personality dulu. Tak, tingkatan 1 pun kita ambil minat kerjaya juga. Jadi saya cerita minat dululah. Maknanya dalam minat kerjaya ni ada tingkatan 1 dan ada tingkatan 5. Jadi mengapa dia diulang lagi sekali? Kerana semasa di tingkatan 1 dan tingkatan 5 ni kita ambil minat kerjaya ni di bawah teori Holland dengan andaian bahawa manusia ni akan berubahlah. Kenapa dia berubah? Berubah dari segi pengalaman, dari segi pengetahuan. Bila belajar dia dapat banyak lagi maklumat. Maka masa di tingkatan 1 tu dia mungkin kurang pengalaman, dia punya minat itu lain. Tetapi bila dia sampai ke tingkatan 5, terus dah lain. Mula-mula nak jadi doktor, lepas tu nak jadi lawyer kan. Tu baru nak jadi pengacara lagi. Betul tu. Cikgu, betul juga, sebab kalau ikut pengalaman saya sendiri cikgu, dulu saya mempunyai minat yang lain waktu saya di sekolah rendah dan awal di sekolah menengah. Sebab waktu itu lebih kepada ibu bapa yang beritahu kita jadi apa. Tapi bila kita dah meningkat dewasa cikgu, kita dah pilih sendiri jalan apa yang kita nak. Itu the best thing lah. Jadi sebaiknya perkara-perkara ini kita jalankan semasa kita dari sekolah lagi, supaya perancangan kita itu lebih baik. Sebab itulah psikometrik ini diadakan di sekolah. Itu antara 4 kategori lah. Dan jika kalau kita lihat perancangan tempat disebut tadi, perancangan kerjaya ni, sebenarnya kalau dalam perancangan kerjaya ni kita ada perancangan kerjaya ni 4 perkara yang kita ambil untuk perancangan kerjaya. Pertama sekali adalah kenali diri. Kenali diri. Yang kedua itu mengetahui maklumat-maklumat kerjaya. Kemudian kita juga akan yang ketiga yang ketiga tu maknanya kita melihat kesesuaian. Dan yang terakhir sekali kita membuat tindakan dan perancangan lah. Dan apa yang kita lakukan psikometrik ini adalah kunci pertama sekali untuk kerjaya, untuk merancang kerjaya, iaitu mengenali diri, iaitu meneroka diri kita. Dan bila kita dah tahu personality kita ni hebat di mana, kawasan kat mana, barulah kita seronok apa yang kita nak jadi nanti. Betul cikgu. Itulah maksud saya. Okey, tadi cikgu tekankan bahawa pentaksiran psikometrik ni merupakan kunci pertama kepada hala tuju kejayaan murid-murid kita pada masa akan datang. Saya suka itu cikgu, sebab kalau tiada kunci pertama ni cikgu, mungkin hala tuju seorang itu tidak dapat diketahui dengan baik cikgu. Dan dari segi perancangan juga, mungkin cikgu boleh ceritakan sikit maksud perancangan cikgu itu dari segi apa cikgu? Okey, perancangan dia macam ni. Contohnya kalau misalnya kita sudah ada alat-alat ini, kita dah tahu apa kita personality ni. Kadang-kadang kita macam kalau kita lihat di luar sana nanti banyak aja macam bila dah naik masuk universiti dah nak minta nak tukar aliran lah, tak sesuai dengan diri lah. Sebab itulah psikometrik ini penting untuk kita terangkan, untuk kita bantu anak-anak murid kita di sekolah ini bagaimana dia boleh tahu potensi, kelemahan diri dan juga apa yang ada dalam diri dia. Itulah antaranya kenapa psikometrik ini amat penting sekali untuk menentukan hala tuju kerjaya. Sebab maklumat-maklumat kerjaya you boleh ambil kemudian. Tapi macam mana you nak ambil maklumat kerjaya sedangkan you sendiri tak tahu siapa diri sendiri. Tak tahu rupanya awak
awak ni chef, suka masak. Dan dia juga adalah kerjaya yang boleh hebat pergi ke mana-mana. Dulu kan mak-mak kata, chef ni duduk rumah je lah, tak payahlah nak pergi belajar bayar. Tapi bila kita lihat, tengok Chef Wan dah sampai mana dah sekarang. Betul, kan. cikgu. Itulah maksudnya kita, mengapa psikometrik ini amat penting untuk kita membuat hala tuju kerjaya kita. Bila kita dah ketahui jawapan-jawapan kepada petaksaan psikometrik ni, sebagai seorang murid cikgu, kita nak jumpa siapa dulu? Okey, Irfan, bagus soalan tu. Sebab bila murid-murid ini di sekolah bila dia tahu tentang diri dia, kadang-kadang ketiga tau, apa ni jawapan ni, aku nak jadi apa ni, jadi macam mana kan. Jadi di situlah pentingnya bilik kaunseling ataupun unit bimbingan dan kaunseling di sekolah. Jadi anak-anak kita ni, murid-murid kita ni boleh pergi ke bilik kaunseling, bertemu dengan guru-guru kaunseling, dan di sini nanti sebab di bilik kaunseling ni kita ada perkhidmatan yang ditawarkan kepada murid. Okey, perkhidmatan tu dia boleh juga menghadiri sesi kaunseling individu, dan sesi kaunseling kelompok pun boleh. Mana yang takut datang seorang kan, nak datang ramai-ramai pun boleh. Nak bawakan kawan kan, jadi lebih seronok. Sebenarnya bilik kaunseling ni kita ada banyak perkhidmatan yang kita benarkan supaya murid-murid kita ni lebih selesa. Jadi daripada bimbingan kaunseling kita memang ada kita namakan sesi bimbingan ataupun sesi kaunseling kerjaya. Jadi mereka bolehlah mendapatkan beritahu, tanya dengan cikgu bagaimana, dan terutamanya dari segi mereka nak tahu diri dan juga merancang dia orang punya kerjaya. Okey, di situ kita boleh nampak cikgu, murid-murid ni bila dah tahu jawapan kepada inventory yang mereka buat tu, mereka kena pergi ke bilik kaunseling dulu. Kena tanya, okey, saya punya ni cikgu sesuai tak? Saya nak jadi apa nanti cikgu? Nanti cikgu akan bagi penerangan dia. Sebab bila kita psikometrik ini, anda boleh tahu tentang potensi diri sebenarnya. Potensi diri anda, di mana kelemahan anda. Jadi kelemahan ni adalah untuk kita perbaiki dan kita tingkatkan. Kemudian you tahu kelebihan you. Tak sangka sebenarnya saya ni orang yang boleh bercakap di atas pentas. Jadi boleh jadi pemimpin. Sepatutlah selama ni kenapalah saya rasa takut semua. Jadi benda-benda kalau katalah dia ada kelemahan-kelemahan yang dia tahu. Orang kata bila naik pentas tu rasa nak menggigil ke apa kan. Tetapi dengan pergi ke sini kita boleh tingkatkan diri kita lah. Baik, di situ kita boleh nampak betapa pentingnya hubungan baik antara guru dan murid di sekolah. Jadi cikgu, terima kasih untuk segmen ini. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Bertemu kembali di TV KPM selepas ini. Anda sedang menyaksikan pentaksiran psikometrik di TV KPM, dan di segmen ini kita akan beralih kepada satu topik seterusnya, iaitu selahkan potensi diri, bersama dengan Cikgu Nur Azita di sini. Nak tanya cikgu, sebagai ibu bapa, bagaimana kaedah dan panduan kepada mereka untuk berjumpa dengan guru kaunseling sendiri? Mungkin ada yang kata macam, kalau saya jumpa lagi saya tahu dengan lebih mendalam. Macam mana cikgu? Okey Irfan, benda yang ini kita sebenarnya di sekolah ni memang mengalu-alukan kehadiran ibu bapa untuk berbincang dengan guru kaunseling. Dan kita juga sebenarnya ada di sekolah kita ada tawarkan perkhidmatan perundingan keibubapaan. Memang dah ada dah. Jadi kalau pergi kat seluruh Malaysia, setiap guru kaunseling dia memang tahu tentang perkhidmatan ibu bapa. So maknanya kita memang alu-alukan lah. Jadi untuk ibu bapa ni, kalau dia datang berjumpa guru kaunseling, banyak perkara yang dia boleh tahu tentang anak dia. Kadang-kadang kita ni nama je duduk rumah, kadang lama kita tak tahu sebenarnya kebolehan dan potensi anak-anak, sebab dekat sekolah dia lain. Kadang kat rumah dia lain kan. Dia selalu, jadi bila kita selalu juga dapatlah beli beberapa datang bawa, kalau dia macam dah dapat keputusan daripada psikometrik tadi, kita boleh gunakan psikometrik itu untuk menerangkan pada ibu bapa tentang potensi dan kelebihan anak dia. Sebab bila kita lihat ada antaranya cikgu, saya nak anak saya jadi doktor juga. Ada yang macam nak macam mana je? Jadikan. Apa yang guru kaunseling akan bagi nasihat kepada ibu bapa cikgu? Macam ni. Yang pertama begini, kalau benarlah dia nak anak dia jadi doktor, dia pun juga kena turut menyokong persekitaran yang untuk membantu personaliti anak dia untuk menjadi seorang doktor. Ini bagusnya psikometrik ini. Bila dilihat bahawa anak dia rendah rupanya, bukannya jenis investigatif, iaitu bukannya anak yang maknanya jenis yang macam mana, tapi tadi kita dapat maknanya kalau kita lihat
semuanya ini dia kena mengikut perubahan juga. Katalah masa tingkatan 1 tu dia tidak menuju kepada sains. Jadi ibu bapa nak juga anak-anak ini jadi sains. Jadi sediakan persekitaran yang bagus untuk anak-anak ini untuk menuju menjadi seorang doktor. Kalau nak pergi lawatan tu, bawalah lawatan-lawatan yang menuju kepada sains kan. Pergi petrosains, pergilah. Lepas tu kalau nak tengok pergi zoo. Jadi yang ini akan membantu personaliti anak-anak ini untuk terus menjadi ke bidang perubatan ini. Jadi kalau dia nak anak jadi engineering, bawalah benda-benda yang menuju ke engineering. Jadi itu yang kita kata, kita sebenarnya boleh mereka bentuk kejayaan anak-anak ini. Tapi kalau yang sebagusnya adalah jika ianya datang daripada anak itu sendiri. Jadi kadang-kadang anak-anak ada juga ibu bapa yang datang ke sekolah, dia kata anak saya ni asyik melukis je kerja cikgu, tak belajar pun. Jadi di sinilah jika kita lihat, kita akan refer balik daripada jawapan psikometrik tadi, rupanya artistiknya tinggi. Itu kecenderungan anak dia. Ya, kecenderungan anak dia. Di sini you boleh aja. Jadi ibu bapa boleh je berfikir bagaimana nak hantar. Dah boleh dah plan kan. Itu kita boleh merancang lah. Itu merancang kerjaya. Macam mana kita katakan dia boleh merancang kerjaya itu? Di situlah tadi cari maklumat tentang lukisan, melukis boleh jadi. Melukis ni bukan boleh melukis orang selalu kata memiliki tepi jalan. Tapi kalau kat luar negara, melukis ni tinggi, ni mahal harganya, betul tak? Jadi itu saya kata dari segi artistik ni sendiri banyak bidang yang mereka boleh pergi. Itulah antaranya jika kita ibu bapa boleh datang dan melihat kecenderungan personaliti anak dari seorang pendiam tu, macam mana cara nak naikkan, tingkatkan supaya mereka boleh berkomunikasi dengan lebih baik. Okey, cikgu nak tanya juga, mungkin ada ibu bapa yang sedang menonton sekarang ni nak tanya, boleh tak kita bagi satu paksaan kepada anak kita untuk menjadi seorang yang bukan diri dia? Okey. Soalan tadi bunyi pun paksaan tu. Paksaan kadang-kadang kat mana-mana pun paksaan. Nak juga anak jadi doktor. Walaupun anak dia tu merupakan seorang yang suka melukis. Contohnya begitu. Itu yang saya kata tadi. Kalau betul-betul kita nak anak jadi, kita kena ada juga bantuan dan sokongan daripada parents sendiri. Kalau kita nak anak kita jadi apa, maknanya kita kena berusaha lah. Maknanya kita kena menyokong bagaimana nak membawa anak ini menuju kepada hala tuju kerjaya yang mereka nak. Yang itu kalau yang mereka nak lah. Jadi kadang-kadang ada juga, itu ada beberapa yang sudah tentukan yang nak jadi ni, ada juga satu juga beberapa jadilah apa kau nak jadi nak, pun ada juga. Jadi anak pun boleh nak jadi apa ni. Dia pun tak tahu je buat apa. Jadi perkara yang paling bagus sekali adalah datanglah ke bilik kaunseling, berbincang dengan guru-guru kaunseling. Guru kaunseling akan tersedia je bersama parents atau bersama ibu bapa untuk kita terangkan tentang kecenderungan, potensi anak, di mana kelemahan dan mana yang patut kita tingkatkan. Baik cikgu, itu dari segi panduan kepada ibu bapa. Dan nak tanya juga cikgu, dari segi guru kaunseling itu sendiri, bagaimana cara untuk dia menyelahkan potensi diri murid-murid di sekolah? Banyak. Kalau kita nak menyelahkan diri murid-murid ini, itu yang kadang-kadang untungnya kita ada analisis ataupun psikometrik ni. Jadi apabila kita buat, kita dah boleh merancang program-program untuk anak-anak kita di sekolah. Sebab ada antara anak-anak ini adalah antara anak yang jenis gaya belajarnya lain. Mungkin ada yang jenis visual, maknanya dia suka melihat benda macam sekarang ni orang nak tengok TV. Jadi di situ juga dia belajar sebenarnya. Tetapi ada juga jenis anak-anak kita yang kinestetik. Jadi kalau you buat dia ceramah dia duduk macam awak pun tak suka ceramah kan. Jadi kita akan tukar. Kemudian kalau pula kita akan lihat, bila kita lihat di dalam kelas ini rupanya adalah orang yang maknanya murid tahun ini adalah murid yang aktif. Jadi mungkin program-program yang guru-guru kaunseling boleh rancang untuk melalui psikometri ini untuk membuat program-program kerjaya di sekolah. Itulah dia peranan guru terhadap mencungkil bakat dan potensi diri murid-murid di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Terima kasih cikgu atas penerangan yang telah diberikan. 30 minit kita bersama. Nak tanya juga cikgu, bagaimana dengan kesimpulan mengenai topik kita pada hari ini? Silakan cikgu. Okey, cara keseluruhannya ya, bila kita lihat ya, psikometrik ini memang satu yang amat penting ya untuk kita semua tahu, dan ianya boleh membuatkan kita merancang atau mereka bentuk ke hala tuju kerjaya kita. Dan yang paling penting sekali, psikometrik ini boleh
meneroka diri kita. Tak payahlah macam kita nak, kadang-kadang kita tak tahu kan, kita jumpa macam orang kata dia bukan tok bomoh kan, bukan dukun, datang-datang dia saya tahu apa awak akan jadi. Tidaklah. Tetapi dengan menggunakan psikometrik ini, perkara-perkara ini boleh menjadi panduan untuk kita melihat hala tuju kerjaya anak-anak kita di sekolah. Baik, terima kasih kepada Cikgu Nur Azita, dan lagi sekali saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Suhaili kerana bersama kami dalam episod kali ini. Jadi sebagai seorang murid, kita kena jawab pentadbiran psikometrik, dan kepada ibu bapa dan guru, congkil bakat dan potensi murid-murid di sekolah supaya mereka dapat tahu hala tuju pada masa yang akan datang. Kalau kita berjumpa lagi dengan itu, Assalamualaikum, salam sejahtera di TV KPM.